Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang mengikuti sistem MTech Analytics. Okey, selamat datang kepada yang baru tengok dan selamat kembali kepada subscriber saya ataupun yang follow video siri dalam Automated Technical Analysis ya. Okey, so dalam video ni saya untuk perkenalkan new workflow menggunakan consolidation breakout strategy. Okay, recently saya buat not quite recently lah, but dalam 9 sebulan atau 2 bulan yang lepas saya integratekan beberapa indikator kepada satu integrator premium suite ya. So di mana kita tak perlu lagi add banyak indikator yang individual. So saya dah combinekan multiple indicators into one big indicator lah. So dalam indikator ni dipanggil AM Premium Suite ya. So dia mengandungi indikator untuk membuat market structure analysis dan juga beberapa trend analysis yang lain lah di samping kita menggunakan consolidation indicator. Okey, so saya dalam video ni saya nak memperkenalkan bagaimana kita boleh menggunakan beberapa indikator saja. Okey, saya rasa dalam 3 atau 4 untuk membuat analisis yang lengkap menggunakan consolidation breakout strategy. Okey, so dalam video ni saya akan terangkan dia punya major workflow. Dan saya akan juga akan introducekan ataupun recall balik video-video yang dulu yang anda boleh follow untuk mantapkan anda punya pengetahuan ataupun preparation lah berkenaan dengan teori dan konsep menggunakan breakout strategy, consolidation breakout strategy. Okay, so sebelum kita mulakan, so saya ingin seperti biasalah untuk kita ada disclaimer. Okay, video ini adalah tujuan untuk memberi guideline mengenai subscriber sistem MTech Analysis. Okey, di samping memberikan maklumat berkenaan dengan ilmu berkenaan dengan technical analysis fundamental ya, dengan tujuan untuk educational purpose, right? Jika anda nampak chart, mana-mana chart di dalam video ini adalah menggunakan historical chart dan saya buat ini berdasarkan market history lah. So kita insyaAllah tak ada buat implication in terms of implying buying ataupun sell ataupun hold certain specific in stocks. Okay, so kita ada tujuan belajar menggunakan historical chart. Okay, so anda tidak boleh menggunakan information dalam video ini dengan tujuan untuk membuat pembelian tertentu lah untuk equity ataupun stock. So harap anda faham sebelum anda meneruskan video ini. Okay, so dalam awal dari video ini saya ingin terangkan video-video koleksi ataupun video collection yang anda boleh tengok untuk memantapkan anda punya pengetahuan menggunakan consolidation breakout strategy. Okey, di sini alright, saya ada buat YouTube channel ya. Channel ni free saja, anda boleh access, tiada restriction, tiada private group atau private list. Alright, so anda boleh cari dalam YouTube MTech Analytics ya, MTech Analytics. Anda boleh tengok MTech Analytics dan di dalam MTech Analytics channel ya, channel ni terdapat banyak video lah berkenaan dengan technical analysis dan mostly berkenaan dengan sistem yang saya develop lah. Okay, dalam recent video saya banyak develop untuk future crude palm oil untuk trading FCPO. Manakala sebelum tu adalah untuk video-video untuk consolidation breakout strategy. Dan video-video awal dulu adalah berkenaan dengan standard technical analysis information. So saya dah tak buat lagi dah technical analysis video sebab dah terlalu banyak lah internet, right? So apa yang saya buat adalah technical analysis video yang berkait rapat dengan penggunaan MTech Analytic Tools. Alright, so because MTech Analytic Tools ni develop from fundamental of technical analysis. Alright, so ilmunya tetap ada, cuma saya tak fokus kepada general knowledge lagi lah. It's gonna be specific and sometimes it's gonna be very advanced level. So saya harap anda mempunyai knowledge basic berkenaan technical analysis. Okay, tapi the idea of this system is to simplify, okay, not to complex the analysis. Okay, so video-video yang saya suggest untuk memantapkan anda punya pengetahuan dan skill dalam menggunakan consolidation breakout strategy, anda hanya fokus kepada video yang ada tulis consolidation breakout. Okay, dia punya front page ataupun front image ataupun cover image untuk setiap video akan ada perkataan consolidation breakout. Okay, so anda fokus ke habiskan video itu dulu dan barulah anda pergi video yang saya bagi ni. Ataupun anda boleh tengok juga video ni sekarang sebab saya akan cover daripada end to end. Tapi dalam masa yang sama anda habiskanlah
indicator video-video ni. Video ni lebih kepada fundamental konsep dan teori. Sebab indikator tu nak guna senang saja. Alright, tapi anda kena faham kenapa strategi sedemikian, kita gunakan strategi demikian. So saya dah kupas banyak di dalam video-video ini semua. So video kali ni hanya just untuk cakap nak untuk introduce dia punya major workflow, nak wrap around the idea using the consolidation strategy. Okay, so ingatnya anda boleh cari video MTech Analytics ataupun cari dia dalam MTech Analytics Arif Mokhtar Technical Analysis/video lah. Alright. Okay, dan saya akan bagikan link dia di dalam video description nanti. Okay, itu berkenaan dengan video collection. Okay, so sekarang ni kita, dan video collection tu akan ada berkenaan dengan teori dan konsep dan semualah. Okay, so apabila anda mempunyai minat dalam, maksudnya anda mempunyai information berkenaan dengan MTech Analytics analysis workflow ni, sama ada melalui rakan atau melalui Facebook ataupun melalui word of mouth, right? Anda akan datang kepada information berkenaan dengan website saya. Alright, so saya ada website berkenaan dengan the whole system lah. Okay, dalam website saya ni akan ada banyak link kepada sistem-sistem yang kita ada. Alright, terutamanya dalam stocks dan futures market. Alright, InsyaAllah saya hanya fokus kepada market yang patuh syariah seperti stock dan futures lah. Okay, alright, futures pun itu pun kalau anda bursa ya, futures crude palm oil yang patuh syariah. Okay, so anda boleh tengok website ni. Website ni lah technicalanalysispriceaction.com. Okay, this is one word dan anda boleh dapatkan pelbagai information di situ berkenaan dengan technical tool yang saya ada lah. Alright, itu berkenaan dengan technical analysis website. So sekarang ni saya ingin bawa start untuk bagaimana apakah yang dipanggil dengan consolidation breakout strategy. Consolidation breakout strategy ni konsep dia sangat senang ya. Okay, the idea of consolidation strategy ni, okay, dia punya workflow dia adalah step pertama kita buat screening. Okay, apa yang kita nak screen? Okay, dengar baik-baiklah. Apa yang kita nak screen? Kita nak screen untuk stocks. Okay, kita nak screen stocks yang sedang membuat consolidation. Okay, consolidation bermaksud market ni dia trending sideways. Okay, seperti anda nampak gambar dalam gambar rajah ni ya. Market sedang membuat fasa sideways ya. Sideways bermaksud dia bergerak dalam julat yang terhad. Kita ada upper resistance dan lower support. Oleh yang demikian, price bergerak antara upper resistance dan lower resistance. Kita panggil channel lah. Ini dia panggil flat channel ataupun sideways channel. Dia bergerak dalam keadaan zigzag ataupun bergerak dalam keadaan sideways dengan body yang kecil ya. Tak ada significant swing ataupun swing dia sangat random. Okey. Apabila consolidation ni telah tamat, so market akan initiate dia punya new trend ataupun kita panggil dia breakout. Breakout ni sama ada breakout untuk buat false breakout ataupun true breakout. Okay, breakout ni untuk menunjukkan market become volatile. Dulu dia tak volatile dalam ni, dia bergerak dia dalam julat range yang rendah, right? Kemudian bila dia dah volatile, dia dah create dominant effect, sama ada bullish effect ataupun down ataupun bearish effect. So dia panggil breakout lah. So the idea of consolidation breakout strategy adalah kita nak masuk ataupun kita nak buat investment, kita buat trading, kita nak buat entry pada ketika fasa terakhir consolidation. The moment before dia breakout, kita nak masuk. Bila dia dah breakout, kita tak nak masuk. Bila market breakout, seboleh-bolehnya kita nak breakout at level 1. Itu TP level 1 lah. Take profit level 1 bila dia breakout. Kadang-kadang ada yang generally adalah breakout baru dia nak masuk kan. Tapi dalam strategi ni, kita nak masuk sebelum dia breakout. Kemudian bila dia breakout, kita nak take profit early. Kita panggil level 1 lah. And then bila dia retrace, kita exit. Dan bila dia breakout semula, ataupun dia resume dia punya breakout, dan kita boleh ada secondary entry lah. Okay. And then kemudian market akan consolidation semula sebelum meneruskan breakout. Okay, so the idea adalah kita nak masuk pada kawasan consolidation setelah kita confirm terdapatnya volume, pergerakan volume yang positif, ataupun kita panggil accumulation until pressure terhadap bullish berkumpul ya. Dia gaining the momentum, dan the momentum fresh breakout tu kita nak make sure kita sudah berada di dalam market.
Okey, itu dia punya teorinya. Kalau anda nak dapatkan teori lebih lanjut, anda boleh tengok video-video yang saya dah buat. Okey, sekarang saya nak tunjukkan dia punya workflow. So kita pertama sekali kita nak screen. So bila kita nak screen, saya dah developkan custom screener. Okey, custom screener untuk mendapatkan market yang sedang membuat consolidation. Consolidation ni dia ada kriteria dia. Pertamanya, jangka masa consolidation yang telah dia buat, okay? Contohnya katalah 2 minggu ke, sebulan atau 3 bulan ke. Dan yang kedua, dia punya size consolidation, iaitu jarak di antara upper resistance dengan lower support. Okay? So bila kita dah tahu jarak tu, contohnya katalah saya nak cari consolidation berjarak lebih kurang 15% ke 20% range. Okay? Kita tetapkan kriteria berikut seperti consolidation period, consolidation range, dan kita cari stok-stok yang sedang membuat consolidation market. Okay, so saya build satu screener. Okay, dalam screener ni akan untuk bursa lah ya. Dan US global market pun ada, tapi dalam video ni saya tunjukkan dalam bursa lah. Okay, so sebenarnya anda nampak. Okay, so seperti yang anda nampak sekarang ni adalah consolidation screener. Alright, yang mana dia telah mencari stok-stok yang berada di dalam sektor-sektor tertentu dan dia pamerkan nama stok, harga stok, last volume dan volume spike yang menunjukkan terdapatnya volume spike di dalam consolidation. So itu mungkin adalah salah satu petanda awal market nak keluar daripada consolidation. Okay, so saya buat sistem consolidation ni di antara kita ada screening, iaitu screener, dan kita ada indikator untuk confirmation kan bagaimanakah rupanya consolidation berikut, dan ditambah pula dengan smart trade algorithm untuk menentukan entry point. Okey, dengan kata lain untuk generate trading plan secara automatic, siap dengan entry point, exit point, sama ada TP, take profit ataupun stop loss. Okey, itu konsep dia, end to end system, screening, indication, entry, exit, termasuklah monitoring lah tadi ya. So sistem consolidation breakout strategy ni adalah end to end, complete cycle untuk trading. Start daripada screener, start daripada indication, start daripada technical analysis untuk menentukan entry point dan juga exit point. Okay, so sistem ni sangat clear, ringkas dan straightforward. Okay, analisis boleh dikatakan 80% analisis bila anda menggunakan consolidation indicator dan smart trade analysis, dia dah buatkan untuk kita. Dia dah carikan all the criteria checklist. Nanti kita akan tengok checklist, automatic checklist, dia panggil pre-entry checklist yang anda boleh nampak. Ya, anda boleh nampak bagaimana keadaan market sebelum kita entry. Dan kita decide untuk entry bila kita terdapatnya score. Kita panggil score. Score ni adalah markah apabila entry entry rule telah dipenuhi. Okey. So seperti yang anda lihat dalam screener ni. Okey, terdapatnya screener yang saya buat untuk teknologi service sector. Okey, dia akan tunjuklah stok-stok yang berada di dalam sektor teknologi. Okey, dinamakan MTech Analytic Consolidation Screener lah. Okey, so untuk lebih lanjut berkenaan dengan screener ni, anda boleh tengok video consolidation screener lah. Alright, consolidation screener for Bursa Stock Exchange. Anda boleh tengok video ni berdurasi 51 minit. So anda boleh layan dan mantapkan pemahaman berkenaan bagaimana kita nak cari consolidation market. So jika anda nak tengok market lain, anda boleh pilih market lain ya, pelbagai market yang ada di dalam ni untuk anda cari berkenaan dengan sektor-sektor yang lain yang ada pergerakan. Okay, alright, so ini berkenaan dengan screener. Screening very minimum. Alright, okay, kita kembali kepada workflow asal tadi. Ni saya nak kecilkan semula ni, it's very small lah. Okay, so macam saya ada account premium trading view, saya boleh buat 8 multiple layout screener. Okay, so saya boleh load ke semua screener saya dan paparkan di dalam satu tab browser. Alright, so dengan demikian saya boleh nampak lah market. Contohnya saya buat ini hari Minggu ya, saya boleh tengok market yang telah pada penutup Jumaat lepas dia membuat membuat pergerakan yang terakhirnya terdapatnya consolidation ke breakout. Okay, so sekarang ni bila kita dah dapat stok ni, kita nak check macam mana rupa keadaan consolidation tersebut. Contohnya kita cari MOEG ke, VS Tech ke, FPG Group atau apa-apa yang lain lah. Nanti kita tengok bagaimana
indication tersebut, indicator consolidation boleh menunjukkan bagaimana berupa consolidation. Okey, itu workflow pertama, iaitu screener. So, yang keduanya adalah chart lah. Sebab kita dah dapat stock daripada screener tadi, kita dah dapat list of stock yang sedang membuat consolidation, betul tak? So, sekarang ni kita nak confirm bagaimana dia boleh mengeluarkan bagaimana rupa bentuk consolidation tu di atas chart yang tersendiri. Okey. So, saya akan tunjukkan video ni. Saya akan demonstrate bagaimana anda boleh menggunakan indikator yang saya cakap tadi, yang premium suite dan indikator advanced VPSA dan indikator consolidation breakout strategy. Alright? Okay. So, anda boleh follow ni step daripada mula ya. Saya tunjuk hari ni daripada mula. Daripada chart kosong. Bagaimana anda boleh buat video ni satu persatu. Ataupun anda boleh set up layout satu persatu. So, ni sekarang ni dalam 1 hour time frame Okey, semua indikator ni adalah basic dia adalah default kepada 1 hour time frame. Anda boleh ubah kepada 4 hour daily ke, tak kisah. Alright? Tapi minit tak boleh lah. Sebab apa, kita stock lah. Kita buat analisis stock, kita mesti buat at least dalam 1 hour, 4 hour time frame untuk short term, daily untuk medium term. Okay. Alright. So sekarang ni dalam 1 hour time frame, pastikan anda dalam 1 hour chart. Alright. Dan saya ada one of the bursa stock lah. You can take any. Ni just one of the stock bursa. Okay. So first kali kita akan buka. Ni adalah standard layout lah. Kalau anda buka trading view, anda akan dapat macam ni. Ataupun especially buka new chart. Okay. So kita remove dulu volume indicator. Alright. Ini adalah standard indicator. So saya suka buat dalam dark layout ya. So saya buat, saya akan tukar color theme kepada saya punya specific custom punya dark mode. Okay. So dia akan jadi hitam. Okay. So saya dapat clear price action dia. Alright. So katalah saya nak tukar stok lain. Okay. Saya letaklah Ireka contohnya. Saya ada satu stok. Okay. So sekarang saya ada stok. Sekarang kita dalam stok naked chart. 1 hour chart. Tiada indikator, hanya candlestick chart. Pastikan anda berada dalam candlestick chart ya. Candles. Bukan Heikin Ashi. Saya repeat. Bukan Heikin Ashi. Bukan hollow candles. Tapi candles. Ataupun dengan nama lain, candlestick chart. Okay. Jangan buka Heikin Ashi. Alright. Kita gunakan candles. Alright. Then, jika anda boleh buat sampai sini, anda boleh savekan lah. Anda boleh savekan layout. Contohnya anda renamekan dia, nama dia katakanlah AM Consolidation Breakout 1 hour time frame. Okey, ni sebab ni saya nak buat demo, saya buat demo. Alright. Okey, saya dah namakan dia sekarang. Okey, alright. So, anda boleh dapatlah satu standard layout untuk anda buat. Kemudian, kalau anda nak ubah anda punya layout jadi macam ni, anda boleh pergi kepada right click kepada kawasan chart yang kosong, pergi kepada setting dan anda ubahlah color body semua, anda try. Okey, saya tak nak ambil masa untuk buat benda ni sebab benda ni sangat simple. Anda boleh buka, klik, anda boleh try satu-satu. Anda ubah ni, tengok apa perubahan pada chart. Anda ubah ni, apa perubahan pada chart. Okey, anda kena berlatih buat ni. Okey, anda kena tahu apa yang anda klik ni apa perubahan terhadap chart. Anda kena belajar ni untuk memasterkan penggunaan trading view. Ini adalah key skill dalam menggunakan trading view ya. Anda kena tahu macam mana nak ubah, nak hilangkan indikator ke, nak hilangkan nama, nak ubah dia punya nama, nak buang dia punya grid line, nak ubah color scale, nak tunjukkan earnings ke, right? Benda ni tak susah. Anda boleh buka chart dan boleh try play dengan butang ni, contohnya body color tak ada ke, borders color tak ada, ataupun wick tak ada color ke, semua try satu dan tengok apa impact dia. Kalau anda confuse, pergi kepada bawah ni, lepas tu pergi apply default. Kalau katalah dah macam, apa aku ubah ni tadi kan? Okay, apply default, dia akan bagi kepada default semula. Okay, bila anda dah siap dapatkan indikator layout yang anda nak tadi, okay, anda boleh save as, ikutlah apa-apa saja anda punya nama. Contoh macam saya, AM, Technical Analysis, Dark Mode. Okay, saya akan dapat macam ni lah. Okay, so sangat mudah. Saya nasihatkan practice. Alright, baru anda dapat familiar. Okay, so bila kita sudah, every time kita ubah setting ni, anda make sure anda klik di sini ya. Dia akan save secara automatic lah every 5 minit. Okay, tapi takut dalam 5 minit anda tak sempat save ke kan, tiba-tiba internet ataupun ada terpadam ni. So better anda
from time to time, klik saja. Okay, so langkah pertama dah siap untuk buat preparation untuk chart, empty chart ataupun naked chart. Untuk anda sediakan chart dalam 1 hour time frame. Now, step kedua adalah masukkan indikator pertama, iaitu indikator AM Premium Suite. Alright. So di sini saya akan masukkan, okay, dengan syarat anda telah, kalau anda trial user, anda make sure anda dah add as favorite, ya. Contohnya, kalau anda masuk dalam group, anda akan dapat link untuk add as favorite, okay, ataupun anda dah message saya untuk dapatkan trial. So bila anda dapatkan trial, saya dah approve anda punya username, TV username. Okay, TV username ialah nama macam ni, sebelah foto ni ada TV username, dan anda boleh message saya untuk kata untuk apply trial. Apply trial anda boleh pergi pada website yang saya letak tadi lah. Nanti detail saya bagi dalam description. Okay, so katakanlah anda nak dapatkan trial penggunaan MTech Analytics Premium Suite yang kita akan pakai sekejap lagi. Okay, so bila anda pergi kepada, kalau anda minta approval, anda tak perlu buat proses ni. Alright. Proses ini adalah untuk, sebab ni adalah custom indicator, so anda kena apply approval daripada saya lah melalui Telegram. So anda bagi saya anda punya TV Premium. Sorry, anda kena bagi saya anda punya TV username untuk saya approve. Kemudian saya akan reply balik. Anda dah approve, barulah anda boleh dapatkan indikator tersebut di dalam invite only script. Okay, macam mana nak dapatkan proses nak dapatkan indikator tersebut? Pertama, pergi kepada website tadi. Okay, pergi kepada website saya ni tadi. Dekat website saya, technicalanalysispriceaction.com, ada perkataan free trial. Saya klik dekat free trial dekat tab menu atas tu. So saya akan bagi trial program untuk sistem stock analysis. So anda apply 1 month free trial kat sini. Okay, dan dia akan bawa kepada Telegram direct kepada saya. Saya akan buat approval. Okay, ini untuk stock analysis. Okay, untuk stock analysis. So anda boleh send message lah bagi saya punya username. Bagi saya anda punya username, TV username. Kemudian saya akan reply balik, anda dah dapat. So bila anda dapat reply, okay, saya dah approve, pergi kepada indicators. Dalam chat tadi ada tab indicators di sini, ya. So dalam tab indicators tu ada perkataan invite only script. Dalam invite only script tu nanti anda cari indikator yang bernama, first indikator yang saya nak anda buat adalah cari MTech Analysis Premium Suite. MTech Analytics Premium Suite. Okay, make sure benda ni dah ada dalam invite only script. Okay, klik ni sekali. Bila anda dah dapat approval saja, list ni akan keluar dalam anda punya invite only script. Kalau tak dapat approval, maksudnya anda tak boleh pakai lagi. Okay, so apa indikator ini buat? Adalah pertama sekali adalah dia akan loadkan default setting lah. So default setting dia anda akan nampak seperti resistance line, support line, resistance line. Okay, ini adalah resistance dan support ataupun SNR di dalam time frame. Kalau kita tengok dalam time frame apa? Dalam time frame time frame 1 hour lah. Alright. Tetapi indikator yang tunjukkannya adalah dalam menunjukkan daily support. Ya, sebab kita gunakan multiple time frame SNR, so anda boleh dapatkan even weekly support di dalam 1 hour support. Dalam 1 hour chart. Okay. So kalau anda trade biasa menggunakan daily chart ataupun menggunakan daily chart dan weekly chart, ya. Kalau anda sedang membuat analisis dalam 1 hour chart, bermaksud anda boleh dapatkan market structure information daripada higher time frame di dalam 1 hour chart. Okay. Sekarang ni saya buat daily sajalah, ya. Anda boleh explore kemudian. Dan anda akan nampak ada dual EMA cloud dekat sini. Satu yang besar ni adalah untuk higher time frame ni, which is daily. Dan dual EMA cloud yang nipis, yang halus sedikit ni adalah untuk 1 hour punya lah. Okay. Itu adalah cloud ni, tujuan dia adalah untuk menentukan direction sesuatu market. Contohnya kalau kita dapat hijau ke biru, ya, market menunjukkan sedang membuat kenaikan lah, higher high, higher low. Dan sekiranya market sedang membuat sideway ataupun downtrend, ya, market dia punya cloud dia berwarna merah, orange ke merah, ya. Alright. Itu adalah pertama sekali indikator ni akan buat. Dia akan pamerkan apakah market structure di dalam 1 hour. Kita berada dalam trend apa.
kita berada pada kedudukan jauh daripada mana daripada support? Apakah kedudukan relatif daripada support daripada harga terakhir, dan apakah kedudukan relatif harga terakhir dengan resistance? Okay, dan apakah pattern yang sedang dibuat? Contohnya, kita pattern bukan chart pattern ya, tapi pattern price. High high, high low ke, sideways, downtrend ke, uptrend. So dalam keadaan ni, kalau kita tengok Eureka, bila kita masukkan indikator ni, kita terus nampak. Okay, sekarang price sudah berada di dalam fasa high high, high low, dan setelah bergerak jauh daripada last support, last daily support, dan sekarang baru saja break daripada daily support. So dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedang cuba untuk breakout daripada support previous lah. Okay, dan the next resistance berada di sini. Okay, berada di sini. The next resistance berada di sini. Dan keadaan sekarang market sedang membuat uptrend ataupun the beginning of the uptrend. Sebab apa? Kita nampak dual EMA cloud pada higher time frame bullish, dan 1 hour punya cloud pun bullish. So kita nampak fasa perubahan daripada bearish ke bullish. Alright. So tanpa buat apa-apa, kita tak buat apa-apa lagi pun kita dah tahu market sedang dalam keadaan macam mana. Alright, berdasarkan market structure saja. Okay, now lepas tu anda nak kena faham apakah itu oscillator meter. Ini dipanggil oscillator meter lah. Sebab apa? Dia mengandungi oscillators seperti RSI, Relative Strength Index, Stochastic dan Stochastic RSI, dan juga ADX DMI, dan juga buy percent dan sell percent, dan price performance. Anda boleh nampak price performance. Maksud price performance adalah performance stok ini membuat daripada segi jangka masa 1 year, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu, apakah perubahan price? Positive change ke negative change? So kalau kita tahu, kalau kita nampak dalam contoh Eureka ni, performance dia, ya, anda boleh nampak dia punya performance daripada segi price, dia punya price perubahan harga dia sangat positif, sangat bullish. Untuk 1 tahun dia telah buat 81%. Untuk 6 bulan dia dah buat 127%. Dalam masa seminggu dia dah buat 5%. So kalau kita tengok daripada pergerakan perubahan price, kita tahu market Eureka ni adalah satu stok yang profitable. Sebab dia sentiasa membuat positive change. Okay, so kita tahu sama ada kita pemilih stok yang bagus ataupun tidak. Alright. So anda kena tengok video yang lain lah untuk berkenaan dengan oscillator meters ni. Okay, sebab saya tak boleh nak combine dengan semua sekali analysis, sebab saya pecahkan nanti dalam video ni ikut elemen-elemen apa yang kena belajar. Tapi dalam video ni kita nak terangkan dia punya major flow saja, major workflow. Okay. So anda boleh nampak ya, kalau kita tengok dalam even kalau kita cuba zoom out performance Eureka ni, okay, daripada setahun untuk 1 year punya performance daripada katakanlah Februari, mungkin daripada bulan 10 tahun lepas bulan 10 tahun lepas. And then kita nampak market sideways, and then lepas pada bulan 4 tu dia terus naik dan naik. So kita tahu, dan sebelum tu pun dia memang tengah downtrend lah daripada 2019-18, tapi pada fasa 2019 ni dia dah start naik. Okay, tapi kita boleh tahulah berdasarkan price performance dia. Okay, so itu sudah siap berkenaan dengan MTech Analytics Premium Suite ni. Okay, anda boleh try pelbagai lagi indikator di dalam, dipanggil sub-indicator di dalam Premium Suite ni, untuk anda tengok pelbagai-bagai jenis fungsi yang ada. Alright, it take time anda nak belajar, tapi saya suggest cuba fahamkan default setting dulu. Okay, kalau anda nak masukkan Donchian Channel, anda nak masukkan Bollinger Bands, anda nak masukkan Dual EMA Cloud, semua boleh. All in one indicator saja. Okay, baru satu indikator. Okay, so harap faham untuk indikator pertama. Okay, ini cara dia mudah. So bila anda dah add indikator ni tadi, anda boleh tekanlah save layout. So bila next time anda buka layout yang sama, dia akan keluar macam ni lah. Alright. Okay, indikator yang seterusnya, kita nak tengok volume. Untuk volume kita panggil satu indikator lah, dipanggil AM, Advanced VPSA. Okay, AM Advanced VPSA ni anda cari dalam invite only script anda. Sepatutnya kalau anda dah dapat approval, anda boleh tengok. So kita klik AM Advanced VPSA. Okay,
So apa indikator ni buat adalah dia akan tunjukkan volume information berkenaan volume action, volume yang dibuat oleh buyers dipanggil buy up volume, volume yang dibuat oleh sellers dipanggil sell down volume, dan kita tengok volume price action, kita tengok momentum yang disebabkan oleh volume. Kita panggil dia VPSA lah, volume price relationship, di mana hubung kait di antara volume dan price. Okay. Dan kita boleh tengok pergerakan strong sellers, weak sellers, strong buyers, weak sellers. Okay, ini tujuan indikator ni. So kita fokus dalam indikator ni dulu. So saya besarkan dulu indikator ni, so nak tunjukkan anda apakah itu volume indicator. Alright. So untuk ni kita tengok pada, let's say kita tukar pada market top glove lah contohnya. Okay, kita tengok volume. Apakah volume yang ditunjukkan di dalam top glove dalam masa 1 hour punya, dalam 1 hour chart. Alright. Nanti bila dia loading ni kita sambung. Alright. So saya bagi dia load dulu sampai habis. Okay. Okay, selamat kembali. So sekarang saya nak introducekan AM Advanced VPSA Indicator, iaitu indikator kedua selepas AM Premium MTech Analytics Premium Suite tadilah. Ingat ya, MTech Analytics Premium Suite tadi adalah untuk market structure, trend semua dan oscillators. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan volume pula. Alright, so untuk tunjukkan volume ni saya akan besarkan untuk panel. Ni kita pakai panel indicator. So kalau anda nampak ya, panel indicator ni dia boleh sizing ya. Dia boleh sizing atas bawah. Ya, atas bawah untuk tengoklah. Atas ni dipanggil chart, price chart. Yang bawah ni untuk indicator. Okey, untuk anda yang maybe tak familiar berkenaan dengan trading view, ya, anda kena make sure anda tahu macam mana untuk adjust chart. Contohnya anda pergi kepada price scale ni. Ni dipanggil price scale ya. Iaitu scale untuk harga. Ya, anda gerak atas bawah ni anda boleh resize anda punya candlestick size. Okey. Dan anda klik dalam chart kosong ni, anda boleh bergerak kat mana-mana sajalah. Alright. Okey, so anda kalau dia pergi ke sini kan anda boleh bawa balik ke tengah. Ataupun dengan kata lain anda tekan right click, tekan reset chart. Kalau reset chart nanti dia akan reset lah, dia akan bawa ke tengah. Alright. So sama juga dengan indicator panel ni juga, anda boleh sizing ikut dia punya dia punya paksi Y dia punya scale dia kat sini. Dan juga untuk scale time, kat bawah ni time kan. So anda boleh besarkan kecil untuk tengok lebih banyak candle misal kata, untuk lebih period dan lebih banyak, ataupun untuk besarkan untuk fokus kepada period-period tertentu saja. Alright, ini adalah basic penggunaan trading view. Alright. Okay, so kita nak fokus pada indikator ni tadi, jom kita besarkan ni. So indikator ni, panel indikator ni, indikator panel So saya sebut sekali lagi, yang bawah ni dipanggil indicator panel. Lepas tu kita ada line separation dekat sini. Yang atas ni dipanggil chart area. Ini kawasan carta. Ini adalah penunjuk indikator, technical indicator. Alright, so anda boleh klik besarkan, maximize pane. Okay, dia akan fokus kepada indicator panel sajalah. So, ni sini saya nak terangkan apakah itu Advanced VPSA punya indicator. Okay, kalau Advanced VPSA indicator ni, dalam dia anda boleh nampak banyak indicator setting ya. F1, F2, F3, F4. Okay, saya ada buat video lain untuk indikator ni, tapi saya nak fokuskan penggunaan volume stress distribution curve. Ini adalah default setting untuk Advanced VPSA. Dia akan tunjukkan volume stress distribution. So indikator ni dia punya function dia lah nombor 9 ya. Show volume stress distribution. Okay, dia akan tunjuk indikator yang belakang ni. So apakah kegunaan volume stress distribution ni? Adalah untuk menunjukkan interaksi di antara strong sellers, weak sellers, strong buyers, weak buyers. Okay, macam mana dia interact antara satu sama lain, supaya kita tahu apakah pergerakan yang sedang berlaku di dalam price action. Kita tengok volume action, kemudian kita kaitkan dengan price action. So kita ada VA plus PA, VAPA. Okay, volume action plus price action. So sekarang ni kita fokus pada volume action dulu. Okay, so anda tekan OK. Kalau anda uncheck ni, nanti dia hilang lah. Contohnya anda nak gunakan indikator lain contohnya, anda boleh on yang lain dan uncheck yang ni. Ataupun kalau default settingnya, anda akan sepatutnya boleh dapat macam ni lah. Terus kepada volume stress distribution. Okay, so kita akan nampak ada 4 jenis color kat sini ya.
kalau anda boleh nampak ialah color kuning. Ya. Color merah. Dan antara kuning dan merah tu terdapat transition color iaitu warna orange. Okey. Dan itulah untuk menunjukkan perkara elemen-elemen yang bearish lah. Ya, bearish. Untuk menunjukkan elemen yang bullish, kita ada hijau dan kita ada perubahan dan kita ada blue dan transition color antara blue dan hijau lah. Kemungkinan besar color macam agak-agak macam light blue ataupun emerald gitu. Okay. So kita ada 4 major color dan 2 color transition antaranya. Okay. So apa yang dicuba ditunjukkan? Okay, yang merah ni straightforward heavy selling. Heavy selling maksudnya strong seller lah. Dan yang kuning ni kita menunjukkan light selling ataupun weak sellers. Dan yang warna biru, kalau ada biru gelap kalau macam ada biru yang pekat contohnya ada tak biru pekat. Contohnya biru pekat macam ni menunjukkan heavy buying. Menunjukkan strong buyers. Dan manakala yang hijau biasanya adalah weak buyers lah ataupun light buyer. Okay, so kita kena tahu apakah interaksi antara light buyers dengan weak sellers ataupun keempat-empat punya interaksi. Okay. So dengan kata lain, volume stress distribution ni dia nak tunjukkan stress ataupun tahap pressure, sama ada bullish pressure ataupun bearish pressure, iaitu buying pressure ataupun selling pressure. So kalau kita nampak warna merah macam ni, of course apakah yang dicuba tunjukkan? Dia cuba menunjukkan keadaan terdapatnya heavy selling ataupun tekanan penjualan ataupun selling pressure yang tinggi di dalam sesuatu interval tu. Contohnya pada 13 September 2021 pada pukul 9, ya, daripada pukul 9, contohnya saya ambil yang ni 13 September 2021 pada pukul 9 sehinggalah 14 September 2021 pukul 12. Okey, kita dapati terdapatnya kewujudan orang kata kewujudan heavy selling ataupun seller yang kuat, ya, dalam tempoh masa ni, daripada dalam 12 bar ni, lebih kurang 3 hari 3 hari terdapat selling pressure yang kuat, heavy selling, dan seller yang lemah. So bila strong seller jumpa dengan weak buyer, apa impact dia? Of course dalam market kita, walaupun market tu uptrend, kita akan ada selling. Dalam market downtrend, kita akan ada buying. Itu wajib ada. Tapi dia punya net effect, dia punya net effect dia sama ada bullish trend ataupun bearish trend lah. So kita dapati kat sini terdapatnya heavy selling dan light buying. So apakah total effect dia? So kalau total effect dia, kita tengok, kita kena buka balik, kita kecilkan panel ni dan kita tengok price action pada masa tu. Price action pada masa tu. So kalau saya bawa kotak di sini, sampai di sini untuk menunjukkan volume action dan price action. Ni di bawah ni panggil volume action. Kalau anda confused, saya tulis kat sini volume action. Bawah ni volume action. Kat atas ni kita panggil price action. Okay. So kita nak cuba kaitkan antara price action dengan volume action macam mana. So kita dapati bahawa dalam pressure kat sini, kita dapati bahawa terdapatnya heavy selling. Dan ini diterjemahkan ke dalam price action, membuat market membuat ataupun price membuat lower high dan lower low. Ya, market membuat lower high, lower low. So dia dengan indikator ni jelas menunjukkan terdapatnya heavy selling dengan keadaan dual EMA cloud-nya yang bearish, higher time frame punya dual EMA cloud yang bearish, price membuat lower high, lower low, support break, support broken, 3 kali support broken di sini. So kalau anda ingin membeli pada ketika ini adalah sangat tidak betul. Walaupun anda nampak ada buyer dekat sini, of course dalam market akan wujud buyers walaupun dalam market downtrend, sebab kita ada scalper.
kita ada orang yang membeli ketika market jatuh, averaging down. Dan whatever the reason yang dia reason untuk membeli, sebab mungkin dia dapat harga pada masa ini murah, ataupun dia cuba untuk menahan harga. So whatever the reason, kewujudan buyer di sini adalah tak kuat. Dia punya volume action untuk buyer adalah weak. Tetapi dia punya volume action untuk seller adalah very strong. So di sini anda boleh kaitkan bagaimana VPSA, volume stress distribution, membuat interpret ataupun menafsirkan volume action kepada price action. Okay, itu satulah. Kita tengok fasa di mana market membuat uptrend pula, ataupun membuat bullish movement. So kita tengok bullish movement. Okay, di sini kita ambil satu swing ni. Kita nampak satu swing di sini, yang swing di mana terdapatnya swing, short swing lah, ataupun short swing yang tengah menaik ya. Dan kita kaitkan dia dengan volume action. Kita ambil pada time tempoh masa yang sama juga ya. Okey. So anda nampak, walaupun daripada segi uptrend dia, daripada dalam major time frame dia masih lagi bullish, bearish, tapi kita ada pull up lah di dalam lower time frame. Ada terdapat pull up. Okey, kita dapat bila dia buat pull up ni, kita ada upswing lah. Okey. So cuba anda tengok dalam upswing ni, di mana terdapatnya kewujudan strong buyer dan juga weak buyer. Right? Tapi anda boleh tengok, ada tak heavy selling dekat sini? Iaitu warna merah. Tiada. So, yang ada hanyalah light sellers, ataupun dipanggil weak sellers lah, seller yang lemah. So, bila seller yang lemah ni berjumpa dengan gabungan antara strong buyer dengan weak buyer, secara kolektif, secara net dia punya net movement dia menyebabkan price actionnya menjadi positif, membuat higher high, higher low, dan boleh membuat kenaikan. Walaupun kita nampak ada banyak seller kat sini, sometimes for example kat sini banyak sellers, kat sini banyak sellers, tetapi bila dilawan dengan strong buyer ni dia buat dalam volume yang banyak lah. Okay, volume yang banyak ni semakin menaik. Okay, so volume yang banyak ni dia berjaya mengatasi selling queue. Every sell queue yang paling rendah sekali, dia clear. Dan bila clear, price move up 1 bit. And then bila price that level clear, price move up 1 bit. So proses naik-naik tu adalah disebabkan oleh volume buy transaction, buy up transaction daripada strong sellers. Di mana selling queue tu di situ adalah sangat nipis. Sebab selling queue ni yang wujud hanyalah weak seller. So dia tak mampu menahan kenaikan harga tu. Sebab itulah dia membuat upswing di sini. Dan seterusnya lah sehingga habis, sebelum heavy seller datang semula dan menurunkan harga. Okay, so anda boleh tengok video Advanced VPS kemudian. Dan saya nak tunjukkan sampai setakat ini sajalah konsep dia. Okay, ini indikator kedua. So bagaimana dia pula dengan indikator ketiga? Alright, indikator ketiga lah yang menentukan adakah terdapatnya consolidation dan terdapatkah entry point. Okey, untuk itu kita akan kembali bila kita akan load semula indikator ketiga, iaitu AM, Advanced Consolidations. Okey, selamat kembali. Okey, saya nak betulkan satu, saya ada tersilap sebut tadi mengatakan saya ada sebut terdapatnya heavy buying daripada strong seller. Tapi salah Kat sini kita nampak heavy buying warna biru daripada perubahan di antara weak buyer kepada strong buyer menyebabkan kenaikan ni tadi kan. Saya cakap heavy buying ni disebabkan oleh strong seller, tapi silap. Disebabkan oleh strong buyers. Strong buyers menyebabkan heavy buying. Alright, menyebabkan volume dia menaik, volume buy menaik, mengatasi setiap selling volume. Okey, bermaksud kalau kita terdapatnya minat di dalam pembelian, ataupun kita nampak terdapat kekuatan di dalam pembelian, so bermaksud selling queue punya volume tu senang saja di clear ataupun di consume by
buyers akan beli ke semua volume daripada satu harga, kemudian volume pada sesuatu harga level tu clear, dia akan berubah kepada harga yang lebih tinggi, one bid. Okey, lepas tu bila volume pada price tu dah kurang, dah habis di-consume oleh buyers, dia akan berubah kepada bid yang lebih tinggi lah. Maksudnya price makin lama makin naik. Sebab itulah price terdapat membuat higher low. Sebab apa? Buyer dia keep on eating the selling queue. Dia clearkan volume pada setiap market depth di dalam queue seller tu. Maksudnya bila seller jual ada je orang beli. Seller jual ada je orang beli sampai habis. So pergerakan tu menyebabkan kenaikan harga. Sehinggalah heavy buying tersebut tamat dan kita terdapat correction sebelum dia sambung semula membuat pembelian sehinggalah habis untuk satu swing itu. Okey. So harap clear. Okey, kita masukkan indikator yang ketiga iaitu AM Advanced Consolidation. Okey. Sepatutnya anda boleh cari dalam invite only script. Okey. Bila indikator ini muncul dia akan muncul sebagai individual panel kat bawah ni. Okey, individual panel dekat sini. Alright. So kita tunggulah dia agak mengambil masa lama sedikit untuk di load sebab apa dia baca script panjang. Okay, so saya harap anda boleh faham lah setakat yang saya dah explain lebih kurang 40 minit yang lalu berkenaan dengan dua jenis indikator, dan untuk slot terakhir ni saya nak terangkan bagaimana untuk menggunakan advanced consolidation. Okay, indikator untuk mencari untuk confirmkan consolidation, dan seterusnya untuk mencari untuk check adakah terdapatnya entry point di dalam market. Alright. So, bila anda loadkan indikator advanced consolidation ni, dia akan load sebagai individual panel lah, macam tadilah dia masuk ke dalam panel indicator. So, kalau kita fokuskan kepada panel indicator ni, kalau kita besarkan, anda boleh nampak dia buat indikator sendiri ataupun dia buat candlestick sendiri. Okay. Candlestick dia lain sedikit Candlestick ni saya ada modified sedikit untuk menunjukkan perubahan daripada segi volume. Dia punya color tu bukan menunjukkan dia bearish ataupun bullish daripada segi perubahan harga, tetapi bullish atau bearish daripada segi perubahan volume. Biasanya candlestick kita tengok perubahan harga kan, open price, open lebih besar daripada close atau close lebih besar daripada open untuk menunjukkan perubahan harga pada sesuatu candle. Tetapi harga yang dalam advanced consolidation ni, dia punya candlestick menunjukkan perubahan volume. Okey. Contoh volume kuning menunjukkan sideway, volume merah menunjukkan candlestick kuning menunjukkan sideway candlestick. Yang merah, CS yang merah menunjukkan downtrend candlestick, dan yang biru dan hijau adalah menunjukkan upswing candlestick. Okey. So, kita boleh nampaklah transition. Contohnya bila kita nampak candlestick warna kuning, kita tahu harga sedang hold. Sama ada dia hold untuk sebelum jatuh lagi ataupun hold untuk buat reversal. Okey, kalau macam ni, contoh yang ni, kuning dia hold untuk buat reversal. Alright, kalau ada juga yang lain, candlestick kuning dia hold sekejap untuk sebelum dia breakdown. Okey, so boleh dikatakan bahawa candle kuning tu menunjukkan fasa sideway. Kalau dalam 1 hour ni menunjukkan micro sideway lah. Okey. So di situ kita boleh tahu. Contohnya ini sangat clear Kita dapati bahawa candlestick daripada downtrend candlestick warna merah, dia jadi semakin banyak warna kuning sebelum dia buat upswing semula. Kemudian dia buat upswing, sebelum sampai ke peak, dia dah tunjuk volume action, dia dah start warna merah. So kita tahu market dah nak topping. Bila market nak topping, apa dia correction. Lepas dia correction, dia habis, dia buat sideway candlestick lagi warna kuning. Sebelum dia sambung semula warna hijau lah, majority of the candle warna hijau menunjukkan dia upswing. So kelebihan indikator ni, dia boleh bagi tahu dalam perubahan indikator ni terdapatnya perubahan volume yang boleh menunjukkan market bottoming ataupun market topping. Market topping ni maksudnya dia dah sampai top, dia dah sampai buying climax sebelum dia jatuh. Okey, ni candle warna merah, dah sampai buying climax, dia jatuh. Yang warna kuning pula dah sampai bottom, dah sampai selling climax, dia naik. Dah sampai selling climax, dia dah naik. Tapi bergantung sama ada dia adalah lama ataupun pendek dia punya jangka masa sideway tu kita tengok berdasarkan price action dan volume action yang lain lah. Tapi daripada segi quick analysis kita tahu bahawa okey, market tengah uptrend.
Bila terdapatnya pembentukan warna merah, kita dah tahu market dah buying climax. Maksudnya dah ready untuk jatuh. So kalau kita nak buat entry, janganlah kita buat entry ketika market sedang berwarna merah. Especially kita dapati bahawa trend sebelum tu uptrend. Kemudian terdapat pembentukan candle merah dari sini. Bukan candle ni daripada segi harga ya, daripada segi volume dia dah start ada volume selling kuat. So kita janganlah masuk ketika ini, sebab apa? Nanti kita tercedok. Ya, ini indikator yang boleh mengelakkan anda masuk pada ketika top. Anda buy ketika buy climax. Alright, kita kalau nak buy masa ketika selling climax. Sebab apa kita nak buy before breakout? Alright, so harap anda boleh fahamlah konsep ni. Ini yang indikator yang first, benda yang ditunjuk. Alright. Keduanya yang dia nak tunjukkan adalah indikator ketiga ni adalah fasa consolidation. Fasa consolidation dia akan tunjuk pada candle terakhir lah. Pada beberapa candle terakhir lah di sini. Contohnya dalam box warna biru ni menunjukkan market telah consolidate antara RM2.622 sehingga RM3.347. So maksud sedang consolidation dalam range ni lah. Tetapi kalau kita tengokkan daripada segi candlestick dan daripada segi dia punya bearish dual EMA cloud, kita tahu market hanyalah temporary saja ni, dia sedang membuat consolidation. Kemungkinan besar dia akan lebih terus jatuh lagi sebab apa? Kita tak dapat tanda-tanda volume dia akan naik. Di sinilah smart trade indicator panel yang sebelah ni akan menunjukkan keadaan market. Terdapatkah entry ketika consolidation? Contohnya kalau merah macam ni, maksudnya tak ada entry. Bermaksud consolidation ni ada potensi untuk jatuh lebih bawah lagi. Okay, so anda tak perlu masuk untuk market ni, just untuk study. Okay, mungkin anda untuk in terms of study anda boleh dapati bahawa okay, market ni dia dah jatuh banyak dan sekarang dia tengah consolidate. So maybe kita boleh jadikan ni sebagai watch list lah. Belum ada entry lagi, belum ada entry point, tetapi kita tahu bahawa market cuba untuk slowing down. Okay, so dengan menggunakan indikator ni kita tahu dah market ni tak sesuai lagi nak masuk, belum lagi. Alright. So indikator ni bagaimanakah situasi bila ada entry point? So kita cuba cari Ireka semula tadi. Ireka ni tadi lain pula ceritanya dengan Top Glove, betul tak? Top Glove sekarang ataupun tadi berwarna consolidation dia dalam keadaan merah. Bermaksud consolidation tu dia break sekejap untuk sambung bearish. Tapi Ireka pula dia ada consolidation tapi dia dalam keadaan momentum up. Alright. So bila ada keadaan momentum up ataupun fasa di mana penghujung consolidation terdapat pergerakan bullish disebabkan oleh macam-macam kriteria lah yang anda akan dapat nanti, maka smart trade tadi dia akan propose entry point. Pertama dia akan tunjukkan profit zone, kedua entry zone. Yang bawah ni dia boleh diconsider sebagai entry zone ataupun risk zone lah. Kalau anda enter kat sinilah stop loss. Kalau anda enter dekat sini, kat bawah sikit lah dia punya stop loss. Tetapi stop loss yang bawah sekali adalah paras di mana consolidation punya lower limit. Okay, so smart trade ni dia akan bagi tahu anda kat mana entry point, strategi apa yang boleh pakai. Contohnya pada ketika ini lah buy before breakout. Maksudnya algoritma di dalam ni dia cuba untuk bagi kita entry ketika market di dalam consolidation dan kita disuruh masuk sekarang contohnya. Kemudian bila market breakout, kita sudah pun boleh membuat profit. Dan juga sekiranya market tak berjaya breakout, jika jatuh daripada paras ni, dia suruh kita exit lah dengan stop loss. Alright. Itu dinamakan automatic trading plan. Dia bagi kita kat mana entry point, kat mana nak TP, kat mana nak exit, dan ataupun tanda-tanda lain bagaimana jika market itu sesuatu fail. Okay, untuk ini anda boleh tengok video lain, iaitu video consolidation berkenaan dengan built-in trading plan. Okay, ada dua. Ada smart entry checklist, theory and concept, built-in trading tools. Ini semua adalah berkenaan dengan smart trade indicator. So dalam video ni saya hanya nak tunjukkan bagaimana konsep daripada end to end, daripada anda screening tadi dan apa indikator yang kita pakai, dan sehinggalah point di mana anda boleh masuk dalam market menggunakan trade plan yang ada, yang automatic. Okay, so secara kolektif kita ada 3 indikator sahaja sekarang dalam sistem stock MTech Analytics stock workflow. Ya. Sangat mudah
minimum indicator very clear. Kita start daripada screener, kita start daripada market structure, dan kita start daripada volume action, dan kita kaitkan dengan price action, dan kemudian kita tengok consolidation, dan kita tengok kaitan di antara antara price action dengan volume action, dan kemudiannya entry point. Ya. So pada ketika ini, contohnya kalau saya nak beli Eureka pun saya dah boleh beli sekarang. Contohnya sebab saya dah ada entry point. Kalau anda lihat Smart Trade Analytics ni, dia adalah satu dashboard ya, yang di mana anda boleh dapat detail information berkenaan dengan strategi yang diguna pakai, ya, strategi yang diguna pakai, ya, strategi yang diguna pakai, initial cost. Kalau anda ada bajet, contohnya bajet RM1,000, kemudian pada harga entry point ni, berapa lot yang anda boleh beli, dan jika anda take profit, berapa profit dalam ringgit yang anda boleh dapat, dan jika tak jadi market ni, anda kena stop loss, berapa loss yang anda akan dapat, berapa risk reward yang anda akan dapat. Semua dia dah bagi tahu. Okay. So kalau kita nak buat trade ni, kita just tengok indikator ni punya dashboard punya detail, dan kita masuk dalam broker account kita punya order. Nak buy order ya, untuk bursa. Berapa lot, berapa TP, berapa entry point, sekian-sekian. Okay, ini sangat mudah untuk orang yang sangat tak ada masa untuk buat technical analysis. Sebab apa? Algorithm dah tolong buatkan. Macam mana algorithm buatkan? Kalau anda tengok ada perkataan trade dekat sini. So ada perkataan trade dekat sini, dia akan bagi tahu apa algorithm dah buat untuk check. Sebab dia ada pre-entry checklist status. Kalau anda nampak di sini, pre-entry checklist status, dia kata ada 94.6% kriteria sudah dipenuhi. Contohnya price within active consolidation, daily TF dual EMA cloud bullish, 1 hour dual EMA above daily dual EMA, buy up volume larger than sell down volume, buy up volume increasing, sell down volume decreasing. Ada yang tak meet, ada yang rule yang tak meet, ada yang rule yang meet. Tapi majority untuk this case, rule semua sudah meet. Bermaksud ada entry point. Sehinggalah data terakhir lah. Maksudnya sehingga candle terakhir, berdasarkan entry pre checklist, semua okey, algorithm bagi entry point. Adakah semua ni akan berjaya? Adakah dia akan breakout? Tiada siapa boleh confirm. Tapi sehingga data terakhir, semua checklist sudah penuh dan boleh enter. Sebab itulah kita ada trading plan. Trading plan ni dia adalah satu plan ketika market jadi seperti yang kita expect, dan ketika market tak jadi seperti juga yang kita expect. Kita expect kedua arah. Sama ada market berjaya sampai ke TP, ataupun market tak berjaya sampai ke TP tapi sideways, dan juga market jatuh sehingga kena stop loss. So kita prepare untuk tiga-tiga keadaan. Itu dinamakan trading plan. Anda kena trade menggunakan trading plan. Bila berjaya, take profit. Tak berjaya, cut loss, stop loss. Okay. So saya harap anda faham the whole concept, the workflow di dalam MTech Analytics stock trading system. Okay. So kepada yang ingin trial tadi, anda boleh dapatkan trial seperti yang saya tunjukkan tadi. Alright, so sekarang ni konsep dia, saya nak tunjukkan result bagaimana kita menggunakan sistem ni. So saya setiap kali saya dapat entry point saya personal punya trade, saya akan upload dalam saya punya private chart punya idea kat trading view. Kemudian saya akan analyse. Contohnya katakanlah Eureka ni. Alright, Eureka katakanlah saya post pada September 25. September 25 ni waktu weekend. Alright, so kita tengok ada entry point. So saya upload, saya tengok, saya masuk. Kalau dia jadi, saya TP lah. Alright. So ini market yang baru lagi lah. So kita tengok yang market yang lepas-lepas. Market yang lepas-lepas contohnya katakanlah IQG Group ni. Okay, dia sama condition macam Eureka tadi. Ada entry point, Smart Trade dah bagi entry point, ada volume buyer, ada market belum sampai lagi overbought dan terdapatnya entry point. So pada 27 Ogos saya setkan saya punya entry point pada RM1.10. RM1.105 lah. Kemudian selepas tu bila kita entry pada Ogos 27, market breakout market kena TP. Dan kemudian market terus naik dan naik lebih tinggi. Ini adalah case yang jadilah. Kalau anda lihat sekali lagi pada Ogos 27 ni saya upload selepas, ataupun saya masuk entry selepas saya dapat entry point daripada Smart Trade. Kemudian bila market jalan, dia break up dan kena TP dan terus makin naik. So kalau saya ikut trading plan, saya dah boleh TP dekat sini lah. Okay.
Ini untuk case yang jadi. Sebab apa? Kita masuk sebelum market breakout, kita sudah berada dalam position. Okay? Ada juga yang tak jadi ke? Contohnya, kita tengok awan tech ni. Sama juga kondisinya, market entry point sudah ada, Smart Trade telah menyediakan kita punya automatic trading plan. Ada dia akan jadi. Kalau kita tengok kan, dia naik, lepas tu dia jatuh dan dia kena stop loss. Tapi lepas tu dia rebound balik dan terus naik. So untuk dalam case ni, stop loss saya 5% saja. Kecil nipis sebab saya pakai trading volume besar. Tapi kalau anda pakai volume yang biasa-biasa, anda boleh hold sampai 10% loss. Kalau anda anda tambahkan lagi stop loss kat sini, kemungkinan besar anda masih lagi dalam position dan boleh enjoy the upswing yang baru. Okay? So bergantung juga kat mana anda punya placement risk tu, sama ada anda terpaksa keluar awal ataupun anda boleh hold. Okay? Ikut anda punya allowable risk ataupun risk level yang anda sanggup terima lah. Okay? Saya nak tunjuk ada juga yang orang kata tak jadi langsung lah. Walaupun trade plan ni, dia dah bagi, Smart Trade dia dah bagi entry point. Contohnya macam ni, volume cuma kuat, tak ada heavy selling. Tetapi, market tak jadi breakout. Dia spend time lagi dalam entry zone, ataupun dengan kata lain, dia bermain-main dekat stop loss, antara entry point dengan stop loss. Dia tak kena stop loss lagi. Tapi dia take time, maksudnya dengan kata lain, dia meneruskan sideway. Sehinggalah pada satu tahap di mana dia breakout dan naik. Dia lambat. Ada juga macam tu. Ada juga yang breakout immediately. Contohnya macam LB, sekejap kita tengok LB cap ni. LBI cap ni, ya. Dia breakout, lepas dia keluar ni, besoknya dia breakout sekejap. Okey, salah, silap LBI cap ni yang tak jadi langsung lah. Sorry. LBI cap ni adalah market yang dia sideway, lepas tu terus jatuh kena stop loss dan tak naik-naik. Okey, ini kira failure lah. Alright. Saya ada tunjuk ada tak yang dia naik terus sekali. Kalau anda scroll saya punya ni, adalah. Tapi saya nak cerita tu je lah. Dia boleh breakout in terms of intraday, dia boleh breakout in terms of days atau even weeks. Okay, depending kat time frame mana anda pakai. Contoh macam UMW ni. UMW saya post pada Ogos 24 2021. Market ada entry point. Sebab apa? Smart Trade dah ada bagi entry point. Volume heavy buyer. Okay, so apa jadi lepas 24 hari bulan 8 tu? Okay, market naik. Okay, market naik dan hampir kena TP lah. Alright, pada saya kalau macam ni still profitable lah. Sebab apa? Saya dah sampai tahap ni, saya boleh cut. Lepas tu market jatuh, selepas tu anda kena exit lah. Okay, anda kena tahu kat mana anda kena exit. Walaupun tak sampai TP katakan, at least anda dah lock certain profit. Okay, so ada lagi tak? Okay, kita tengok B-plan pula. B-plan ni adalah contoh-contoh. Sama juga bila trade point, bila Smart Trade bagi entry point, dia bagi profit zone kat mana, entry point kat mana. Pada Ogos 24, kita boleh entry selepas kita dapat confirmation daripada Smart Trade. Dan bila kita tengok dia play, ya, market gap up dan terus dia buat higher low, dan dia tak sampai TP tapi sampai tahap di mana quite a lot lah. Kalau kita masuk dekat 58 sen, maksimum 65 sen, so kira profit. Tapi selepas tu dia jatuh, kira kita exit lah. Kita exit dengan profit lah. Bila jatuh ni janganlah kita hold. Right, kita kena ikut plan. Kalau tak sampai maksimum TP, at least sampai 50% TP tadi pun dah kira bagus. Okay, sebab target kita adalah bila market breakout, kita sudah berada di dalam position. Kita bukan baru nak masuk. Okay, so itu sajalah. Ini anda boleh tengok dalam group. Kalau anda join group, anda boleh tengok dalam group kita semua, iaitu group Telegram AM Tech Analytics FP Stock Trading, di mana kita akan study lah market punya technical analysis berdasarkan automated analysis menggunakan tools ni. Kita tak buat buy call or sell call, tapi buy call sell call ni anda akan tengok dalam anda punya chart sendiri. So anda punya sendiri punya buy call. Anda boleh generate anda punya buy calls ataupun trade call untuk diri anda sendiri. Bukan untuk anda share, tapi untuk anda tahu kat mana untuk anda entry. Okay, sekian. Saya harap video ini akan membantu anda memberi gambaran jelas berkenaan dengan AM Technical Analysis Workflow menggunakan Consolidation Breakout Strategy. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.